A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan pengurusi masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi lagi kelapangan untuk kita bersama pada malam ini untuk meneruskan bacaan kitab kita Khuluqul Muslim, akhlak bagi setiap seorang muslim. Malam ni kita berada dalam bab jujur dan amanah. InsyaAllah kita habiskan bab ini dan kita akan masuk bab baru, iaitu bab menunaikan janji, bab yang ke-8. Kita berada di bab yang ke-7, ya. InsyaAllah sikit lagi lah, habislah. Kita sambung pada pertemuan yang lalu. Baik. Amanah adalah keutamaan yang amat besar dan berat, ya. Tidak mungkin dapat dipikul oleh orang yang lemah. Dalam memberikan gambaran tentang betapa besar dan beratnya amanah, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa ia tidak boleh dipukul, tak boleh dipikul oleh semua orang. Amanah ni satu benda yang berat. Tak semua orang dia boleh tunaikan dan boleh jaga dengan baik, ya. Ramai orang dapat amanah dia khianat, ya. Sama ada amanah tu dia yang besar ataupun yang kecil. Tak ramai orang yang dia boleh bertahan, mengawal diri dia ataupun dia boleh kontrol diri dia supaya dia tidak khianat. Yang banyak kita jumpa khianat, ya. Sama ada dari segi sudut pemerintahan ataupun dalam sudut apa-apa. Kita tak payah baca cerita orang politik, kita baca cerita diri kita sendiri pun dah cukup lah, ya. Apakah kita ini telah sedia menunaikan amanah, ya? Adakah kita ini telah lengkap ataupun telah selesai dengan amanah yang telah Allah perintahkan kat kita, ya. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, satu kisah bagaimana Allah ceritakan bagaimana amanah ni Allah beri kat kita ni, ya. Sebelum beri kat kita ni, Allah beri kat yang lain dulu. Allah tawarkan kat yang lain, yang dalam surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah cerita, Allah nak beri amanah kat kita ni. Sebelum Allah beri amanah kat manusia, Allah kata sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab, kami telah tawarkan, Allah beri offer. Allah offer tanggungjawab amanah ni kepada langit dan bumi. Offer kat langit, offer kat bumi serta gunung ganang, ya, untuk pikul amanah ni. Maka mereka enggan memikulnya, mereka tak sanggup. Langit, bumi, gunung ganang yang besar tu surrender, tak sanggup, ya. Allah tawar, mereka kata minta maaf ya Allah, tak sanggup, ya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak akan dapat menyempurnakannya, kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, apabila Allah offer pada manusia, siapa manusia itu? Iaitu Nabi Allah Adam. Allah offer pada Nabi Adam untuk amanah ini. Allah
pada manusia dengan persediaan yang ada padanya, maknanya apa yang manusia ni dengan akal dan sebagainya sanggup pikul, terima. Ya, manusia, ya, yakni Nabi Allah Adam mewakili manusia ketika itu sanggup, kami terima. Ya, ingatlah Allah kata, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Manusia ni zalim dan juga jahil dan bodoh. Allah kata zaluman jahula, manusia ni sifat dia zalim dan bodoh. Baik, apa amanah yang Allah offer kat langit, dekat bumi, dekat gunung ganang dan dekat manusia ni? Apa amanah ni sampai langit, bumi, gunung ganang surrender tak nak ambil, tapi manusia nak ambil? Ya, dibahaskan, ditafsirkan oleh ahli tafsir bahawa amanah yang ditawarkan Allah itu ialah berupa amanah tanggungjawab melaksanakan perintah Allah, iaitu dalam melaksanakan ibadah. Itu amanah. Ya, offer kat langit, dekat gunung untuk lakukan amanah melaksanakan ibadah. Contohnya solat, puasa, ya, dan pelbagai-pelbagai lagi. Ada ulama sebut kalau orang perempuan tu amah dia jaga kehormatan, menjaga kehormatan bagi wanita adalah amanah. Offer dekat langit, dekat bumi, kat gunung semua tak sanggup. Bukan mereka melawan perintah Allah, bukan mereka menolak sebab engkar, tak. Ya, bukan sebab engkar, ini sebab Allah tawar. Nak tak? Allah tanya, kamu nak tak kalau ya diberi kamu amanah yang ini, nak tak? Maka langit bumi kata tak sanggup, tidak sanggup untuk menerima tanggungjawab untuk menjaga ibadah seperti mana kita buat hari ini. Setelah langit, bumi, gunung semua tak sanggup, Allah tanya pada Nabi Allah Adam, kamu sanggup tak kalau kamu lakukan amanah ini, kamu akan dapat ganjarannya, kamu akan dapat balasannya. Kalau kamu buat ni amanah ni, kamu akan dapat balasannya. Nabi Adam tanya, apa dia balasannya? Apa dia punya ganjarannya? Allah kata, kalau kamu lakukan, kamu akan dapat kebaikan. Kalau kamu tak buat, kamu akan dapat balasan. Itu. Maka Nabi Allah Adam kata sanggup. Maka kitalah bertanggungjawab. Tidak salah Nabi Allah Adam terima. Bukan kita kata salah. Kan pula kita kata, kenapalah Nabi Allah, bapa kita ni dulu terima? Kan dah susah kat kita. Tak, dia tidak menyusahkan kita, tetapi dia membantu kita. Selagi mana kita lakukan apa-apa tanggungjawab yang Allah amanah kepada kita dalam bentuk ibadah, maka kita selamat. Yang tak selamat siapa? Yang tak selamat yang engkar, yang tak nak buat. Sebab itu Allah kata kebanyakan manusia itu dia ni bodoh dan juga zalim. Zalim ni bukan makna zalim tu sekadar kita buat naya ke orang, kita aniaya orang, kita aniaya binatang, itu zalim, memang zalim lah. Tapi zalim yang satu lagi yang Allah sebut dalam Quran, allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang yang bila dia buat benda-benda keji dan juga dia zalim kat diri dia. Ya? Zalim juga maknanya kalau kita meletakkan diri kita ni ya dalam bahaya, iaitu dikenakan tindakan oleh Allah, itu zalim. Apa dia? Contohnya bila masuk waktu serang, ya, waktu ibadah maghrib ni tak sembahyang, tu zalim kat diri. Sebab apa? Kita telah meletakkan diri kita dalam kebinasaan. Sampai bulan Ramadan, orang berpuasa kena melakukan ibadah puasa Ramadan, kewajipan, tak puasa, maknanya zalim pada diri pada waktu itu. Ya, maknanya apabila kita tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita telah zalim. Dan juga apabila kita buat apa yang dilarang oleh Allah, kita telah zalim kepada diri kita. Dan kebanyakan kita memang begitu. Ya, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebut innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia ni ya memang mereka ni suka buat benda-benda zalim, dan juga mereka ni buat benda-benda ataupun perbuatan-perbuatan bodoh. Ya, bodoh ni maksudnya apa? Bodoh apabila kita tahu bahawa kita kalau kita engkar dengan Allah, kita binasa, maka kita tetap engkar pada Allah, maka disitulah letaknya kebodohan kita. Ya, baik.
Ini maknanya amanah yang kita secara individu kena jaga. Ya, kita bukan kata amanah diberi tanggungjawab, pegang tugas, pegang duit dan sebagainya. Itu satu bentuk amanah. Tapi yang ni kita tak pegang apa-apa. Kita tak ada pegang apa-apa jawatan. Kita tak ada pegang apa-apa tabung, ya. Amanah yang kita dengan Allah, kita dengan sebagai hamba pada Allah. Yang itu kalau itu juga tak buat, maknanya kita telah melanggar amanah yang Allah perintahkan, ya. Baik. Kezaliman dan kebodohan merupakan ciri kekurangan fitrah manusia di awal, ya. Kita ni pada dulu memang begitu. Daripada awal lagi, kita tengok bagaimana Nabi Adam AS, ya. Apabila Allah tegur, jangan dekat dengan pokok khuldi, pokok tu jangan dekat, bukan makan, jangan dekat. Tapi kerana kelemahan manusia, kita dilemah begitu, kita mudah terpedaya, kita mudah melakukan kesilapan, menyebabkan Nabi Allah Adam langgar apa yang menjadi larangan Allah, ya. Itu dah memang daripada awal lagi, sejak mulanya manusia. Ya, kalau begitu bermulanya, yang manusia yang berada dikeliling oleh malaikat yang jaga, ya, pun buat silap, apa lagi kita? Nabi Adam kata, kalaulah masa, ya, kalaulah sebelum aku makan buah khuldi tu, aku ingat, ya, kalau apa akibat aku makan ni, tentu aku tak makan, dia kata. Sebelum makan buah tu aku fikir dulu akibat makan ni apa jadi, aku takkan makan. Maknanya ketika makan tu tak sempat fikir. Sebab apa? Sebab telah terpedaya, ya, telah tergoda dengan bisikan syaitan. Ya? Nabi Adam kata, kalau aku fikir apa akibatnya kalau makan, tentulah aku tak makan. Makna kita ni, kalau kita nak buat sesuatu, benda yang kita nak buat, fikir dulu apa ni yang terjadi selepas perbuatan kita. Kalau perbuatan kita itu mendatangkan kebaikan, maka teruskan. Tetapi kalaulah perbuatan kita itu akan menyebabkan kerosakan, maka lebih baik kita tahan diri supaya jangan buat. Ya, begitu juga Nabi Adam kata, kalaulah sebelum aku makan tu aku mengambil nasihat dulu, tentu aku tidak akan makan buah tu. Nasihat siapa? Nasihat para malaikat. Kalaulah sebelum makan aku tanya dulu malaikat-malaikat yang ada tu, ya, tentulah aku akan diberi nasihat supaya tidak makan buah tu, dan aku tidak makan. Tetapi aku tidak mengambil nasihat. Terus. Begitu juga dengan kita. Kalau kita dalam keadaan begitu, ambillah pandangan rakan-rakan, ambillah pandangan kawan-kawan ataupun ahli yang mahir, yang bijak, yang boleh dijadikan panduan supaya kita tidak tersilap dalam melakukan apa-apa perbuatan yang tidak baik, ya. Jadi begitu. Kemudian manusia diuji dan dia tidak akan memperoleh keimanan kecuali apabila dia telah dibersihkan dari sifat zalim, ya. Kita semua akan mendapat ujian, semua kita, sama ada ujian kita tu kecil ataupun besar. Kadang-kadang kita tak perasan ujian apa kita kena, kan? Kita tak sedar. Tak ada, saya tak pernah pun kena musibah, tak pernah pun kena benda-benda buruk, tak pernah pun sakit, ya. Kita fikir begitu ujian. Tetapi kena ingat, tak kena sakit itu pun ujian. Kita sihat hari ni, ini adalah ujian. Kita senang hari ni, ini adalah ujian. Kita banyak lapang ketika ini, tak serabut, tak apa, itu juga adalah ujian. Kita ada keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, itu juga adalah ujian, ya. Segalanya adalah ujian, sama ada nak menunjukkan kita ni menjadi orang yang syukur ataupun orang yang kufur. Ya, kalau kita dalam keadaan yang baik begini, kita tidak meluahkan rasa kesyukuran, maka kita gagal dalam ujian. Tetapi kalau dalam keadaan baik ketika ini, kita sentiasa meluahkan kesyukuran, maka di situ kita telah berhadapan dengan baik ujian yang Allah beri ini. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak campur adukkan iman mereka dengan zalim ataupun perkara syirik, mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Maknanya kita ni, Allah ajar kita dah jaga dah. Kita ni
segi ibadah kita dah jaga, maknanya iman kita ni makin baik, makin baik. Tuan-tuan tentu merasakan berbeza 10 tahun dulu, kan? 10 tahun dulu tuan-tuan macam mana ibadah 10 tahun dulu dengan sekarang, tentulah makin baik, kan? Dulu 10 tahun dulu kurang datang ke masjid, jarang-jarang, kadang ada kadang tidak, banyak tak ada kepada ada. Sekarang setiap waktu ada, maknanya dah semakin baik dari segi ibadah. Begitu juga menunjukkan bahawa keimanan semakin baik, ya. Jaga iman ini, jaga ibadah ini supaya tidak rosak, ya. Rosak ibadah ni banyak benda. Kita baca dalam buku ni sebelum ni, kan? Kita baca dalam buku ni, antaranya kita khianat rosak ibadah, ya. Antaranya lagi apa? Kita berbohong, bercakap dengan perkataan yang buruk. Perkataan-perkataan keluar daripada mulut adalah perkataan-perkataan yang buruk. Sedangkan ibadah jaga, ibadah tak tinggal, tetapi mulut tidak jaga, ya. Nabi sebut, ya, buat ibadah banyak apa ni, jaga, ya, tapi kena ingat benda yang boleh merosakkan itu apa? Lidah tu, ya. Lidah boleh merosakkan. Bila kita tak jaga lidah, ibadah kita jadi sia-sia, ya. Ini tadi maknanya kita dah banyak dah jaga, tapi kita masukkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, zalim, syirik dan sebagainya, maka kita rugilah, ya. Demikian juga manusia tidak akan dapat bertakwa kepada Allah kecuali dia telah bersih dari sifat bodohnya. Seperti mana firman Allah dalam surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sebenarnya yang menaruh bimbang, yang takut, ya, yang merasa takut apa? Takut melanggar perintah Allah ni dari kalangan hamba-hamba Allah, dalam semua manusia, kalangan kita ni hamba Allah ni, yang takut langgar perintah Allah ialah mereka yang al-ulama ataupun orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun, ya. Maknanya nak tahu kita ni betul ke kita ni orang yang takut kepada Allah, takut macam mana? Nak tahu, kenalah ada ilmu, kenalah kita belajar dan kita faham bagaimana tanda takut kita kepada Allah, ya. Takut kita pada Allah apabila kita buat apa yang Allah suruh dan kita tak buat apa yang Allah larang, maka di situ membuktikan kita takut kepada Allah, ya. Contoh Allah sebut dalam surah Sajadah, ya, surah Sajadah, bagaimana tunjuk orang yang takut pada Allah, ya. Yang kita baca setiap pagi Jumaat tu, dalam ayat tu tunjuk orang yang takut pada Allah keadaannya ialah orang yang apa ni, Allah sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Renggang Allah kata. Orang yang ni ialah orang yang waktu tidur dia renggang tempat tidur dia, maknanya dia bangun, ya. Orang yang renggang tempat tidurnya, dia bangun daripada tempat tidur, ya, dalam waktu keadaan orang lain tengah tidur, dalam waktu keadaan orang lain lena. Waktu bila? Ulama tafsir ada yang kata ini antara waktu maghrib ke isyak, sebahagian ada kata begitu, tetapi yang masyhur sebut ini adalah waktu pagi, dini hari, yang kita bangun qiyamul lail tu. Di situ waktunya, sebab waktunya gambarnya Allah sebut tidur lepas tu bangun, ya, kita bangun. Orang yang, ya, dia bangun ataupun dia renggang rusuk dia daripada tempat tidur sebab apa? Kerana khaufan, takut, ya. Kenapa dia bangun? Sebab dia rasa takut. Takut kenapa? Takut dalam keadaan tidur yang lena, tiba-tiba tersedar, terjaga, kemudian rasa takut, tak cukup lagi bekalan, tak cukup lagi apa ni, tak cukup lagi kemampuan kita untuk lepas daripada api neraka. Bangun takut. Sebab takut kan rasa itu, maka kita bangun. Ataupun dia bangun bukan sebab takut, Allah kata. Ataupun dia terjaga tengah malam, bangun, tinggalkan tempat tidur, bukan sebab takut tapi sebab tamak, watama'an, ataupun sebab dia tamak. Tamak apa? Tamak dia dah buat jaga ibadah apa semua, tapi nak tambah lagi ibadah supaya jadi banyak,
supaya dia ada peluang yang lebih besar bila berhadapan di mahsyar nanti. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kami bagi kat dia ni rezeki yang melimpah ruah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'lamu. Ya, situ Allah ceritakan orang yang tadi ni yang sanggup bangun tinggalkan tempat tidur sebab takut ataupun rasa tamak nak dapatkan ganjaran Allah. Allah kata Allah akan beri kepada mereka ini balasan nanti, balasan yang mereka tak dapat nak bayangkan bila mereka terkejut tengok dengan balasan yang mereka dapat. Balasan tu Allah tak bagi tahu. Allah tak cerita apa balasan, tetapi bila Allah tunjuk balasan tu nanti di hari yang kita dilihat balasan kita, kita terkejut. Ya. Terkejut dan juga sangat seronok, sangat gembira. Ya, umpama kisah kita bacakan, kita belajar, kita ni besok di akhirat kan kita melalui mahsyar. Di mahsyar tu apa? Di mahsyar tu adanya hisab. Kan? Adanya apa? Adanya perhitungan amalan kita. Ya, kita ditayangkan dengan apa yang kita buat ketika hidup di dunia ni, ya, daripada mula sampailah kita mati. Kita diberi kitab kita akan terima sama ada tangan kanan ke tangan kiri ke daripada belakang, ya. Dan juga kita akan ditimbang di mizan, ya. Dibayangkan kita ni amalan kita ditimbang di mizan, ya. Pahala, sama ada pahala ke yang berat ataupun dosa yang berat. Ni kita akan tengok nanti tu. Pahala kita bila ditimbang tu, ya, keadaan dia suspend kita ni, mana satu yang baik ni, berat pahala ke berat dosa. Dalam keadaan kita suspend tu, Allah tunjukkan balasan kita yang tadi, yang kita tatajafa junubuhum anil madaji' tadi. Kita bangun daripada tempat tidur, tinggalkan tempat tidur sebab nak melakukan ibadah. Ketika itu Allah tunjukkan ganjaran dia. Tengok, wah, masa tu kita rasa alangkah gembiranya, alangkah seronoknya sebab kita ada ekstra ganjaran yang boleh membantu kita. Sebab tu Allah kata ganjaran itu Allah beri kepada kita dalam keadaan kita tak sangka ada ganjaran itu. Dan bila kita tengok, kita akan rasa sangat seronok, sangat gembira. Ya, begitu. Apabila kita membaca Al-Quran yang menerangkan manusia yang menanggung amanah, ya, maka kita dapat memahami bahawa orang yang suka khianat, bersikap munafik dan juga menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia seperti ini adalah zalim dan bodoh. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyeksa mereka dan sekali-kali tidak akan mendapat, dan mereka sekali-kali tidak akan mendapat kebahagiaan. Ya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah sebut tentang orang munafik, orang musyrik, kan? Inilah orang yang jahil dan bodoh. Ya, contoh kita kata orang musyrik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, zaman Nabi. Mereka hidup dengan Nabi. Nampak batang tubuh Nabi. Tahu kebenaran Nabi, tahu dah. Orang Yahudi tahu, mereka lebih kenal Nabi daripada mereka kenal anak mereka. Ya, bagaimana ciri-ciri Nabi SAW tu mereka kenal. Bila cerita dia tahu, inilah nabinya. Ya, digambarkan mereka lebih kenal keadaan Nabi yang mereka tak pernah jumpa, lebih kenal daripada dengan anak yang duduk sekali dengan mereka. Ya, tahu tetapi tidak beriman. Tetapi tak beriman. Orang musyrik yang duduk dengan Nabi, pak saudara Nabi Abu Lahab contohnya, ya, orang yang ketika Nabi lahir dia lah paling gembira, seronok sangat Abu Lahab sebab dapat anak saudara. Adik dia dah meninggal dunia, isteri adik dia melahirkan anak lelaki pula tu, anak lelaki, maka sangat gembira. Ya, dia buat, kalau kita dibuat disembelihnya unta sebanyak 100 ekor. 100 ekor unta, bagi jamu semua orang makan, buat kenduri. 100 ekor, kita nak ambil seekor pun payah, kan? Puas berhutang. Dia 100 ekor, seronok. Bila Nabi dah besar, sebut ni anak saudara jadi rasul, manusia terbaik. Tapi pak saudara yang ini, bab ini tak nak, tak setuju.
kita kalaulah anak kita, kan, anak buah kita lah, jadilah siapa-siapa yang hebat, terkenal, seronoknya kita akan cerita, ni anak saudara saya, ni anak saudara saya. Tapi dia, anak saudara dia jadi, ya, bawa satu benda yang besar, yang betul, ya, dan dia sendiri nampak kebenarannya dengan bukti-bukti mukjizat dan juga ayat Al-Quran, dia tolak yang itu. Sebab apa? Sebab bodoh. Ya, itu Allah kata tadi, ya, sebab kebanyakan manusia ni dia bodoh, ya, dia dah nampak dah, dia ada peluang untuk jadi yang terbaik, tapi dia tak nak ambil peluang itu, malahan dia lawan dan dia ingkar. Ya, dalam surah apa? Dalam surah Al-Ahzab ayat 73, ya, Allah sebut lagi, liyu'azziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ayat yang seterusnya selepas ayat yang Allah cerita bila ditawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang, mereka tolak. Kemudian ayat seterusnya Allah kata liyu'azziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dengan kesanggupan manusia memikul amanah itu, maka akibatnya Allah akan menyeksa orang lelaki yang munafik serta orang perempuan yang munafik, dan orang lelaki yang musyrik serta orang perempuan yang musyrik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang lelaki yang beriman serta orang perempuan yang beriman, dan sememangnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maknanya dengan ayat yang sebelum ni tadi, ni ayat terakhir surah Al-Ahzab, ya, ayat yang terakhir surah Al-Ahzab ni, ayat yang sebelum ni Allah kata apabila manusia sanggup terima amanah tadi, maka bagi manusia yang munafik, munafik ni apa? Munafik ni dia pura-pura, ya, dia Islam, tetapi Islamnya sekadar kerana takut ataupun kerana, ya, bukan kerana nakkan Islam tu, tetapi kerana saja-saja, ataupun kerana apa? Kerana kalau zaman Nabi SAW dulu, mereka ni sebab takut dikenakan, takut apa? Takut lain daripada yang lain, ya. Contohnya kita tengok Abdullah bin Ubay, ya, asalnya tak Islam, ya, tetapi dia ni orang yang berpengaruh di bumi Madinah, ya. Dia sangat berpengaruh. Ni kira orang apa? Orang berpangkat lah, ya. Apabila Nabi SAW datang, ya, dia takut pengaruh dia hilang. Sebab penduduk Madinah dah mula kebanyakan ramai yang menerima Islam. Jadi dia pun masuk juga Islam dengan harapan supaya pengaruh tak hilang. Bila dia masuk Islam, ramailah pengikut-pengikut dia yang ikut Islam, tetapi sama macam dia, ya. Kerana apa? Bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, tetapi kerana nak jaga kepentingan mereka. Orang Islam solat, mereka solat tetap solat, ya. Sumbangan derma bagi, sedekah bagi. Nabi buat masjid, dia buat masjid, ya. Masjid dia buat, bukan perkara kecil, ya. Maknanya dari segi luaran nampak seperti kita Islam, tetapi rupanya mereka ini tidaklah menyukai, tidak pun bersetuju dengan Islam, ya, tetapi kerana ikut arus ketika itu, ya. Jadi inilah orang munafik. Dan kita tak tahu kita bagaimana. Adakah kita hari ini begitu juga, ya? Adakah kita solat hari ini kita ni mukmin ataupun munafik, ya? Tapi kalau kita jaga betul-betul seperti mana tadi, insya-Allah kita kategori kita adalah mukmin, ya. Dan begitu juga Allah kata orang musyrik lelaki dan perempuan, ya, semua ini nanti akan dihukum oleh Allah. Manakala orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, mukminin dan mukminat, ya, Allah janjikan pada mereka ni akan diterima taubat mereka, ya, dan mereka akan diberi pengampunan dan juga dengan rahim Allah, diberi kasih sayang Allah. Baik, itulah dalam tajuk jujur dan amanah. Kita masuk sedikit malam ni bab yang ke-8, iaitu bab menunaikan janji, ya. Sebelum ni bab 6 jujur, bab 6 jujur, bab 7 amanah, bab 8 tunaikan janji. Lebih kuranglah, tajuknya
Maksudnya hampir sama, tetapi dia ada perbezaan. Baik, apabila seorang Muslim membuat suatu perjanjian, maka dia wajib menghormatinya, dan apabila menjanjikan sesuatu kepada orang lain, wajib memenuhi. Janji mana apa? Bila kita janji dengan seseorang, kita berjanji sesuatu, maka kita kena tunaikan. Kalau kita bersetuju dengan orang, maka kita kena hormati persetujuan kita. Ya. Seorang Muslim mesti berpegang kepada apa yang telah diucapkan dan wajib melaksanakannya. Dengan demikian dia akan dikenal sebagai orang yang dapat dipercayai. Ya. Janji wajib ditunaikan, sama juga dengan pernyataan sumpah wajib ditunaikan. Jika janji atau sumpah, ya, ataupun nazar, kita kata, ya, sumpah ataupun nazar, bernazar, ya, wajib, nazar wajib ditunaikan. Ya. Tetapi kalau janji, sumpah atau nazar untuk buat perkara maksiat, ya, bersumpah nak buat benda maksiat, maka tidak wajib baginya untuk menepati atau memenuhinya. Contoh yang baru ni, bukan barulah, 2-3 bulan lepas, kan adalah seorang hamba Allah, dia bernazar ataupun dia bersumpah, kalaulah Johor lawan KL, kalah Johor, dia nak apa? Umur 70 pun tahu lagi kan. Dia nak berbogel daripada KL sampai Johor. Tu dia punya sumpah dia. Kalaulah kalah JDT, dia kata, dia bogel, jalan bogel kat Lebuh Raya daripada KL sampai JDT. Baik, tu janji, sumpah dia, ataupun kata-kata nazar. Wajib tak dia buat? Tak wajib. Sumpah tu bodoh. Ya, tak wajib buat. Kalau dia buat, berdosa kat dia. Ya, sebab perkara itu adalah perkara yang menjadi larangan. Baik, apa kena kat dia? Kalau orang macam ni, kita jangan kata dia lah, kita pun, kita bernazar ataupun kita bersumpah, ya? Tiba-tiba kita tak nak buat sebab benda tu benda yang buruk, ya? Kan? Saya kalau tu saya kerat jari saya ni, kerat jari ni. Tiba-tiba takkan nak kerat jari, kan? Apa nak buat? Kesalahan sumpah bernazar ni benda yang wajib. Bila kita tak buat, dia jadi berdosa. Tapi yang tadi tak boleh buat. Jadi adakah boleh lepas begitu saja? Dia tak boleh lepas. Ya? Nazar dia tak boleh lepas, ataupun sumpah dia tak boleh lepas. Orang yang bersumpah, dia bersumpah lepas tu tak nak buat dengan sumpah dia dikenakan denda, ataupun disebut kafarah. Disebut kena kifarah. Apa ada kifarah? Kifarah tu ialah denda. Ya? Dalam hukum fiqh, orang yang bersumpah dengan sumpah yang main-main ataupun sumpah yang haram yang tak boleh dia buat, tapi dia bersumpah, lepas tu dia denda, iaitu dia kena bagi makan, sama ada bagi makan atau sediakan pakaian kepada 10 orang fakir. Kepada 10 orang fakir miskin. Bagi makan, sekali makan 10 orang. Buatlah jamuan. Tapi buat jamuan kat masjid tak boleh, sebab tuan-tuan ni bukannya fakir. Tuan-tuan ni berada-ada belakang ni. Kena cari orang miskin, bagi. Kalau pusat zakat, dia taksirkan. Pusat zakat taksirkan satu orang fakir belanja makan berapa ringgit? Berapa ringgit? 10 ringgit. Kalau zakat wilayah, wilayah Negeri Sembilan pun lebih kurang rasa sama, dia punya nilai dia 10 ringgit. Kalau 10 orang, belanjalah 100 ringgit. Nasib baik 100. Sebab zaman kita ni zaman yang mudah. Tetapi dosa dengan sumpah tadi tetap berdosa. Sebab dosa tadi tu tetap berdosa. Yang ini sebab tidak tunaikan. Jadi jangan, bab sumpah ni sangat rumit dan juga sangat besar kesannya kepada kita. Rasulullah SAW telah bersabda, man khalafa ala yaminin fara'ya ghairaha khairan minha falyakfur an yaminihi wa la yaf'al allazi huwa khair. Rawahu Muslim. Barang siapa bersumpah pada sesuatu, kemudian dia tahu ada perkara lain yang lebih baik untuk dipenuhi, maka sumpah itu harus dibatalkan dengan syarat membayar kifarah.
selanjutnya dia harus mengerjakan yang lebih baik itu. Ya, tu dia maknanya kalau dia bersumpah dengan sumpah yang tidak baik, ya, jadi dia kena batalkan, tapi dengan syarat dia kena bayar kifarah. Seseorang yang tidak diperkenankan melakukan sumpahnya, maka dianjurkan supaya dia membatalkannya dan melakukan perkara yang lebih baik. Maknanya contoh yang tadi, ya, contoh yang tadilah, orang yang bersumpah tadi nak bogel tadi, dia tak boleh, dia kena batal, dia kena bayar kifarah, dan dia ketukar, ya, perbuatan dia kepada perbuatan yang baik. Apa dia perbuatan yang baik? Buatlah. Kenalah buat khidmat masyarakat. Datang ke Masjid Songgala, Sabah Songgala ni, cuci jamban. Tukar yang itu. Contoh, ya. Dia kena tukar. Maknanya bukan sekadar denda tadi, maknanya dia kena tukar dengan keadaan yang lebih baik. Ya. Contohnya, kalau yang kaki bola tadi ni, dia kena tukar seminggu 5 waktu dia kena berjalan kaki pergi masjid. Itu tukar. Maknanya daripada jalan berbogel tadi, tukar daripada dia tukar apa? 5 waktu selama seminggu pergi masjid jalan kaki. Okey. Tengoklah. Masjid ataupun surau yang terhampir, ya. Itu contoh. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yarja ahadukum bi yaminihi fi ahlihi asama lahu indallahi ta'ala min an yu'ta kaffaratahu allati iftaradallahu alaihi, wa rawahu Bukhari. Orang yang mempertahankan sumpah pada yang bersangkutan, padahal dia tahu sumpah itu lebih baik dibatalkan dengan membayar kafarah, dia berdosa besar insya-Allah. Dia bersumpah, ya, tadi dia tahu sumpah tadi tu sumpah yang tidak baik, tapi dia nak juga tunaikan sumpah dia, berjalan juga bogel daripada KL ke Johor, contoh, nak juga buat. Dia tahu sumpah tu tak betul, tapi dia nak buat juga sebab dah bersumpah, dia kata, maka dia dapat lagi dosa daripada Allah. Satu, mula tadi dosa sebab bersumpah dengan keadaan yang tidak baik, kemudian dia tunai yang tidak baik tadi, maka Allah beri lagi dosa yang lebih besar. Maknanya dia tidaklah mendapat keuntungan, malahan mendapat kerugian di sisi Allah. Apabila seseorang berjanji untuk melakukan kebajikan, maka berusahalah supaya janjinya itu dapat ditunaikan. Ya, kalau dah berjanji nak buat benda baik, maka usaha capai, ya, untuk kita dapat buat, ya. Kita dah janji, kita dah bernazar nak buat benda baik, benda tu baik, ya, maka kita kena usaha capai juga, ya. Janji kalaulah tahun ni dapat bonus, ya. dapat apa, dulu dapat BRIM, dapat BRIM, kita pun janji dah tahun ni kalau dapat juga tak nak guna, nak gunakan nak buat sesuatu dekat masjid ni, nak tukar tempat ceramah ni, dah lama sangat dah, contoh kan, tengok-tengok dapat sikit, ingatkan dapat 2,500, tengok-tengok dapat 500, kita dah nazar, maka kita cubalah, sebab benda tu baik, kita carilah, ikhtiarlah supaya kita dapat juga tukarkan seperti mana niat kita tadi, asal hasrat kita tadi, ya. Anas bin Malik meriwayatkan sebagai berikut. Anas bin Nadar, Anas bin Nadir adalah bapa saudaraku, ya. Anas cerita, beliau tidak turut serta dalam perang Badar. Kemudian beliau berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah mengkiri janji untuk menyertai peperangan yang pertama melawan kaum musyrikin, ya. Bila selesai perang Badar, dia jumpa Nabi, dia kata dia rasa menyesal sebab tak ikut perang tu. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan aku berperang melawan kaum musyrikin bersama Nabi SAW, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan apa yang aku berbuat, ya. Dia kata kalaulah ada perang lagi lepas ni, aku akan ikut dan aku akan tunjukkan bahawa memang aku akan jaga dan juga buat dengan sebaik mungkin. Dan selepas itu dalam perang Badar dan perang Uhud, dia pun ikut, ya. Semasa berlaku perang Uhud, ya, semasa berlaku perang Uhud, kaum muslimin ramai yang lari, ya. Kan perang Uhud mula-mula tentera Islam dah seolah-olah hampir menang, tetapi atas kebijaksanaan strategi yang dibuat oleh panglima musyrikin ketika itu, ya, Khalid Al-Walid, maka menyebabkan tentera Islam kalah, ataupun kita kata dia dalam peperangan tu lebih kurang sama, musyrikin pun ramai yang mati, ya. Islam pun ramai yang syahid, tetapi dilihat seolah-olah tentera Islam kalah sebab asalnya sudah hampir menang, ya. Jadi ramailah sahabat-sahabat yang berundur,
berundur sebab menerima serangan yang hebat daripada musuh. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Allah, aku mohon maaf kepadamu atas perbuatan mereka, iaitu kepada sahabat-sahabat yang mula berundur tadi, dan aku mohon perlindunganmu agar aku selamat dari perbuatan seperti yang mereka musyrikin lakukan. Nabi berdoa kepada Allah. Nabi berdoa dalam keadaan yang kelang kabut itu. Sahabat-sahabat pun dah ramai berundur, maka Nabi berdoa supaya Allah bantu. Kemudian selepas Nabi berdoa, Nabi pun pandang seorang sahabat. Nabi pandang pada sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata, wahai Sa'ad, syurga demi Allah, aku cium bau syurga dari arah gunung Uhud. Ni Nabi janji. Nabi kata, ya Sa'ad, isyaratnya seolah-olah Nabi suruh Sa'ad bin Mu'az ni 1000 musuh pergi juga, walaupun sahabat lain dah berundur, sebab Sa'ad ada dekat dengan dia. Pergi sebab syurga ada situ. Maka Sa'ad menyahut, ya Rasulullah, aku rasa serangan kaum musyrikin amat berat ni. Namun dia tetap juga ke depan. Sa'ad kata musyrikin kuat sangat hari ni. Tapi dia kata, tapi dia tetap juga maju ke depan. Anas bin Malik menceritakan, kemudian aku melihat Sa'ad bin Mu'az mati terbunuh dengan 80 luka akibat pukulan pedang dan juga anak panah. Mayatnya telah dicincang oleh kaum musyrikin sehingga tidak ada orang yang dapat mengenalnya kecuali saudara perempuannya melalui tai lalat dan jarinya. Nabi sebut dari kalam isyarat tu kepada Sa'ad, kalau kamu pergi, Nabi janjikan syurga sebab syahid. Nabi janji. Nak tunjuk bila Nabi janji ditepati, maka Allah turunkan firman-Nya. Allah turunkan wahyu. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang yang beriman itu ada yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janji itu lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janji itu sedikit pun. Maknanya Allah mengiktiraf janji yang dibuat oleh Nabi SAW bahawa kalau kamu maju ke depan, kamu serbu musuh, kamu mati, kamu akan dapat syurga. Maknanya Allah telah confirmkan. Itu dia. Maknanya janji Nabi besar. Nabi bukan janji pangkat apa ni, Nabi janji benda yang sangat besar. Tetapi apa yang Nabi janji itu Allah telah perkenankan. Itu dia. Maknanya tunjuk kat kita bahawa kalau kita nak berjanji, kita kena usahakan, kena buat supaya apa yang kita janji itu ditepati dan tidak kita langgar. Wallahu a'lam. Cukuplah untuk malam ni. Isyak pun dah masuk. Mudah-mudahan menambahkan lagi pengetahuan kita dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusahbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi